Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi kita mulakan kelas kita dengan Al-Fatihah. Jadi kita nak bincang ITT 1 semester 2. Okey. So soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1 tentang set. The question asks you to simplify the expression set 2 plus set 14 over 1 plus set 7. So ada banyak cara dan mostly students buat cara yang mudah. Best lah dia buat factorization. So ada banyak cara. So saya tunjuk satu saja. So kita boleh buat factorization. Sebab apa? Sebab kita boleh nampak dekat sini kita ada 2, 7 dan 14. So 2, 7, 14 ni dia related. Okay, so dia related. So kalau kita nampak kat sini the biggest number is 14. Jadi kita boleh pecahkan 14 ni. So bila pecah, so 14 saya pecah jadi 2 times 7. So nampak, so kita just tinggal set for 2 dengan for 7 sahaja. So 14 dah tak ada. Jadi dekat sini kita tahu kalau set 2 darab, bila darab ataupun bahagi kita boleh pecahkan lagi set tu. So setiap nombor akan dapat set. So dia akan jadi macam ni. Okay, so titik ni maksudnya darab lah. Kalau tak selesa boleh buat kurungan ataupun boleh buat simbol darab. Next, kita nampak bawah tu dia ada expression 1 plus 7. Okay, so kita nak eliminate expression, we need to have the same expression. Tak boleh awak cancel satu-satu, lepas tu set 7 dengan set 7 tak boleh. Dia kena cancel the whole thing. Maksudnya awak kena ada 1 plus set 7. Sebiji macam tu baru boleh cancel the whole thing. Tak boleh cancel satu-satu. Cancel satu-satu tu bila dia ada term. Term tu sebutan, seketul-seketul. So ni ada tambah, jadi dia adalah expression. Jadi apa yang kita boleh buat, atas ni kita nampak kita ada set tu. So kita boleh factorize set tu. So untuk sebutan yang pertama, the first term, kita dah factorize set tu, so tinggal 1. Second term, kita dah factorize set tu, kita dah bawa keluar set tu, so tinggal plus set 7. So macam tu. So sekarang kita nampak the whole thing sama kat sini. The same expression. So kita boleh cancel out. So tinggallah set tu. Itu untuk soalan 1A. Ada soalan? Boleh Okay. So kita ambil kepada nombor 1B. So saya terus sahaja. Kalau ada soalan je awak terus interrupt. Kalau awak tak interrupt tu maksudnya tak ada soalan lah. Okay, B. So kita ada 2 kuasa N sama dengan P. So 2 to the power of N equals to P. So dia bagi condition kat sini. And then dia bagi 3 to the power of N equals to Q. Express set 3, 27 to the power of N plus 1 over 4 to the power of N plus 1 in terms of P and Q. Okay, bila soalan macam ni, okay, kita wajib pakai apa yang dia bagi. So kita kena wujudkan term yang dia bagi. Selagi tak wujud term yang dia bagi, selagi tak boleh nak guna pakai. Okay, jadi kita boleh mulakan dengan apa yang ada dekat sini. So saya buat warna hijau. So kita ada 27 to the power N plus 1 and then kita ada set 3. So bila ada set, okay, mudahnya kalau kita tukar kepada kuasa pecahan. So bila kita ada cube root, okay, cube root, jadi kita boleh tukar kepada 1 over 3. So to the power of 1 over 3. So lebih mudah lah. Instead of biarkan macam tu saja. Okay, yang bawah ni, yang ni awak nak biar dulu ataupun awak nak terus tukar kepada base 2 pun boleh.
So biasanya kita buat sekali lah. Kalau tak tukar pun tak ada masalah. Nanti baru tukar pun boleh. So kenapa saya pilih base 2? Sebab 4 kita boleh tukar kepada base 2. Kita nak sama dengan yang atas ni. Kita tak boleh tukar kepada base 3. So kita boleh pilih base 2. Jadi 4 tu saya tukar kepada 2 kuasa 2. Okay. Ni 4 saya tukar jadi 2 kuasa 2. So n plus 1 tu just copy and paste, put in bracket. Okay, kenapa letak dalam kurungan? Sebab dia adalah expression. Okay, so bila kita letak dalam kurungan, bila kita buka kurungan, so 2 darab dengan n, 2 darab dengan 1. Kalau tak ada kurungan, nanti akan ada mistake, which is awak just darab dengan 2 darab n saja. Nanti 1 tidak didarabkan dengan 2. So begitu. So next, kita boleh buat perkara yang sama. So yang ni either awak nak expand, maksudnya awak nak buka kurungan and then 1/3 times n, 1/3 times 1. Ataupun sebab kita nak guna apa yang diberi ke atas. Jadi base 27 tak ada dekat atas. Tak ada. So kita ada base 2 dengan base 3 sahaja. Jadi kita boleh tukar kepada base 3. Okay, so 27 kita tukar jadi base 3, jadi 3 kuasa 3. Okay, so yang ini saya tak masukkan lah, saya just buat macam ni. Okay, so yang ni kita boleh kembangkan, so akan ada 2n tambah 2. So dah hilang kurungan. So yang ni kenapa saya tak expand 1/3, sebab apa? Sebab kita boleh cancel out dekat sini. So bila kuasa tu kita boleh darab. Jadi instead of saya kembang, so saya boleh cancel out. 3 atas dengan 3 bawah. Sebab dia bahagi. Okay, so apa yang tinggal dekat atas tu adalah 3 to the power of n plus 1. Okay, n plus 1 times 1 still n plus 1. So dia just tinggal power dia n plus 1. Jadi kita buat benda, kita dapat benda yang sama macam kat bawah tu. So saya buat dulu macam ni. And then yang ni just copy and paste. Okay, next. Okay, next kita nak buat apa? So, kita ada dekat atas tu 2 kuasa n dengan 3 kuasa n. Tapi dekat sini kita ada plus 1 dengan plus 2. Jadi kita kena pecahkan. Kita kena spread dulu baru kita boleh pakai dengan yang atas tu. So, macam mana nak spread? Kita tahu kalau kita ada A, ni rules lah. So macam ni. So bila kita ada product rule, so the same base and then product, which is multiplication. Jadi apa yang kita akan buat dekat dia punya power adalah kita just sum up ataupun add up. Just tambah, so akan jadi macam ni. So samalah, awak boleh bergerak dari sini, cantum jadi satu base ataupun daripada satu base pecah jadi 2. Okay, sebab dia sama dengan, so ke arah kanan boleh, ke arah patah balik pun boleh. Jadi kita nak buat patah balik. So kita nak split dia, so dia akan jadi 3n darab 3 kuasa 1. Sebab ini tambah jadi darab. So sama dengan yang bawah, so dia akan jadi darab 2 kuasa 2. So dekat sini kita nampak dah bayang 3 kuasa n, okay. Tapi kita tak nampak bayang 2 kuasa n, kita nampak bayang 2 kuasa 2n. So 2 kuasa 2n tu, 2 kuasa 2n ni sama juga kalau saya tulis dalam bentuk macam ni. Okay, saya nak spreadkan 2 kuasa n dengan kuasa 2 tu, so saya boleh buat kurungan macam tu. So dia benda yang sama. Okay, dia juga boleh ditulis macam ni. Sama je. Sebab apa, bila buka kurungan, power ni dia akan jadi darab. Okay. So, kita tahu 2 kuasa 2n ni. Okay, 2 kuasa 2n ni sama dengan 2 kuasa n kuasa 2. So, 2 kuasa n ni kita ada tadi P. Jadi, apa akan jadi untuk 2 kuasa 2n? P kuasa 2. So, saya buat kat sebelah sini. Okay. So, saya dah asingkan 2 kuasa n dengan kuasa 2. So saya gantikan 2 kuasa n dengan P. P kuasa 2 copy paste. Okay. So kita boleh substitute lah. 3 kuasa n ni sama dengan Q. Okay. Darab 3 kuasa 1. So 3 lah saya letak dekat depan. Per 2 kuasa 2n ni saya dapat tadi 2 kuasa n kuasa 2. Lepas tu gantikan dapat P kuasa 2. So kita dapat P kuasa 2 darab 2 kuasa 2. So 2 kuasa 2 4. So saya letak dekat depan.
Dah siap. Macam tu. Boleh ke ada soalan nak tanya? Boleh tanya. Okay, 5 saat kau ada soalan nak tanya. Kau ada nak copy paste. Okay, tak ada, clear. So, kita nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 2. So, nombor 2. Yang ini sangat famous lah. Kenapa famous? Sebab macam-macam law yang wujud. Okay? Macam-macam law yang wujud. So, kita kena guna arus yang awak belajar sahaja. Yang sahih. Okay? So, kita ada dekat sini. Soalan dia soft. Bila soalan soft, maksudnya dia nak value of unknown. Okay, value of unknown. So, dekat sini kita ada unknown kita adalah X. Jadi, kita nak cari value of X. Okay, so bila soalan log. Okay, log kita nak pastikan, kita nak cari nilai X. First kali, pastikan base sama. We have the same base. Okay, same base. Okay, kedua, okay, pastikan coefficient for log tu equals to 1. Maksudnya depan log tu 1. Coefficient of log is 1. Depan log tu mesti 1. Ketiga, step yang seterusnya, combine log jadi 1 je log. Daripada banyak-banyak log, dia akan jadi 1 je log. Keempat, tukar kepada index form. Change into index form. Untuk hilangkan log. Okay, lepas tu baru boleh settle. Yang ini tips saja. Okay, dia ikut keadaan. Kadang-kadang lebih mudah nak jadikan coefficient dia 1, baru tukar base. Dia ikut keadaan. Okay, so ini salah satu cara lah. Okay, so dia depends lah kalau awak selesa nak jadikan coefficient 1 dulu and then baru tukar base, boleh, tak ada masalah. Okay, contoh soalan ni kita ada base kat sini. Sini base 2. Okay, sini pun base 2 tapi kat sini base 4. Okay, base 4. Lepas tu coefficient kat depan kat sini 3, sini 8. Okay, dia depends awak nak bawa naik dulu ke ataupun tukar base dulu ke, tak kisah. Contoh saya follow yang ini. So, pertama sekali saya nak jadikan dia sama base. Okay, base yang sama. Jadi, 2, kita ada 2 dengan 4. So, tukar base yang besar. Okay, base yang lebih besar. So, kita ada 2 dengan 4. So, kita pilih 4. So, kita kena check 4 ni boleh tak tukar kepada base 2. So, kalau boleh, tukar yang 4 ni saja. Okay, kalau tak boleh tukar pada base 2, jadi kita kena tukar 2 ni kepada base yang lain. Base 10 ke base apa sajalah selain daripada asalkan depa tu base ni sama. Tapi since sini 4 dah boleh tukar jadi base 2. So tukar yang ini sahaja. So yang depan kita just copy paste. Okay, so yang ni copy paste. So yang ini saya copy 8. Lepas tu saya nak tukar yang ni. Log X 4. Okay, so bila nak tukar base, okay, saya buat kurungan. So, buat per. Bila change base je, dia akan jadi pecahan. Okay, buat per. So, awak nak tukar kepada base berapa? Base 2. Jadi, letak dulu. Log 2, log 2. Okay, letak dulu. Lepas tu, apa nak isi dekat atas ni? Okay, so kita ada kat sini. Log 4X. Jadi, yang besar ni mesti berada di atas. So, dekat sini. Base 4 ni dia akan jadi kat bawah macam ni. So macam tu. Okay. So base apa yang awak nak tukar? So awak letak dulu base tu. And then baru letak X dengan 4 ni. Okay. So settle macam tu. Okay, next kita tengok. Biasanya bila kita tukar kepada base yang sama. So yang bawah ni dia akan jadi constant. Dia akan jadi nombor. So dekat sini log 2. 4, so 4 ni kita boleh change into 2 to the power of 2. Kenapa saya change to base 2? Supaya nanti bila awak jumpa log base yang sama. Okay, bila ni sama dengan yang ni, dia akan jadi 1.
Tak kisahlah berapa, contoh kita ada 7. Log 7 base 7 sama dengan 1. So kita berusaha untuk dapatkan ini sama dengan base yang ini. Okay, so jadi 4 ni saya nak tukar kepada base 2, so that nanti dia akan jadi 1. Jadi yang ini copy paste dulu. Okay. And then, 3 saya tertinggal. Okay, so 8 copy paste. Yang ni tak ubah. So yang bawah ni 4 jadi 2 kuasa 2. So nampak tak kita ada log 2 kuasa 2 asas 2. Jadi bila kuasa ni kita boleh bawa turun depan. Okay, kita boleh bawa turun depan. Saya sambung dekat sebelah. So kita boleh bawa turun depan. Okay, saya sambung kat sini. So copy paste. Nampak panjang sebab saya buat satu-satu. Sebenarnya kita boleh buat sekaligus. Change base dengan naikkan power. Dan naikkan koefisien jadi power. Tapi saya buat satu-satu. Okay, so yang ni bila saya bawa 2 ni turun depan, so dia akan jadi 2 log 2, 2. So ni dah satu-satu dah ni saya explain. So log 2, 2 ni akan jadi 1. So 2 darab 1. 2 darab 1, 2. So bawah ni dah tinggal 2 sahaja. Jadi yang ini pun kita boleh cancel out dengan ni. So tinggal 4. So dah hilang bawah tu. Bawah tu per 1. So per 1. Settle dah bawah dah tak ada. Okay, so apa yang tinggal? Okay. So kita just tinggal yang ini. Ni betul-betul dah satu-satu dah saya explain. So yang ini. Okay, next base dah sama. So, kita kena pastikan depan log tu mesti 1. Okay, tak kisahlah positif 1 ke negatif 1 ke, tapi mesti 1. So that kita boleh combine the log. Jadi, 3 ni dengan 4 ni kita boleh bawa naik jadi power. So, yang ni pun sama, bawa naik jadi power. So, kita ada log x plus 2 to the base 2. This one log x to the base 2 and log x cube. This one, log x to the power of 4 to the base 2. So jadi macam tu. So kita bawa jadi power. Depan dah 1 baru boleh combine. Boleh combine sekaligus 3 log. So combine 3 log jadi 1 je log tu. Okay. So bila tambah dia akan jadi darab, yang ini akan jadi bahagi. So yang ini akan jadi darab, yang ini akan jadi darab, yang ini akan jadi bahagi. So bila combine, so x plus 1 times x cube divide x to the power of 4. So bila combine jadi macam ni. Okay, equals to 2. So letak kurungan sebab ini adalah expression. So kat sini kalau kita perasan kita boleh pemudahkan lagi ni. Ni x cube. X cube dengan x plus 1 ni adalah darab. Jadi kita boleh cancel out lah. Kecilkan dengan yang x kuasa 4 ni. So x cube ni habis. So yang ni tinggal 1. Okay. Sebab saya dah potong 3 dah. Kat atas tu ada 3. Jadi 4 tu saya dah potong 3. So tinggal 1. So x kuasa 1. Jadi kita ada kat sini log x plus 1 over x to the base 2 equals to 2. So bila dah jadi 1 log, kita tukar kepada index form. Okay, nak tukar kepada index form, copy paste yang besar ni, x plus 1 over x. So ini sahaja yang tinggal sebab dah saya dah cancel out x cube dengan x kuasa 4 ni. So copy paste yang ini, okay. Base kat sini, okay, base kat sini, dia akan jadi base untuk index. Tolak 2 ni jadi power. Since ni nombor yang sama, so dia tak ada masalah lah. So dia akan jadi macam ni. Okay, base untuk log akan pindah sebelah sini jadi base untuk index. 2 yang kat sini tolak naik jadi power. Yang ni bertuah sebab apa? Sebab base dengan power nombor yang sama. So confirm betul. Okay, so sampai sini kita tahulah nak buat apa. Okay, so 2 kuasa 2 awak tahu 4. So kita ada x ni kat bawah jadi kita bawa naik. So awak akan ada x plus 1 equals to 4 times x. Okay, so kita boleh
kumpulkan X sebelah. So bawa sini jadi minus X. So jadi 3X. So kita boleh permudahkan. Okay. So kita nak X saja. So 3 bawa sini jadi bahagi. So X equals to 1/3. 4 jawapan. Okay, markah dia 5. Markah yang pertama, when you change the base. Ada je berlaku change bases. 1 markah. So macam ni kan, saya dah buat change bases. So dapat dah markah kat sini. Change bases guna law yang betul. Okay. Law yang betul. So 1 markah. Lepas tu awak next apa saya lupa lah. Guna law untuk logarithm. So 1 lagi markah. Okay. Contoh macam ni lah. 3 ni saya bawa naik. So itu antara law of logarithm lah. Okay. So itu antara law, power rule nama dia. Okay. So ni antara law dia. 1 lagi markah. Lepas tu when you combine jadi 1 log. 1 lagi markah. Markah yang ketiga. And then change index form. 1 markah. Lepas tu last kali jawapan. Okay. So markah dia dekat sini. Change bases. Oh sama pula dia punya color. Okay. Change bases. And then kita apply law of logarithm. Saya apply kat sini power law. Okay. Lepas tu combine the log and then change into index form and then answer. Okay, 5 saat kau ada soalan. Okay, tak ada. Faham Jadi saya nak bergerak kepada soalan nombor 3. Tak sempat salin, nanti boleh salin. Sebab saya record kalau tak silap. Saya check sekejap. Okay, saya record. Okay, so soalan nombor 3. Okay, nombor 3. Saya nak make sure awak dengarkan suara saya. Dengar. Okay, thank you. Okay, soalan nombor 3. Given a straight line joining points A, 8, 4. So, kita ada points A dengan point B. So, given the coordinate. Okay, the first question. Find the midpoint. So, midpoint sangat mudah lah. Okay, so kita just find the midpoint. So, saya guna huruf M. Stand for midpoint. Jadi, formula dia sangat mudah. So formula tak ada markah, just plug in sahaja. So the first one, find the average of X coordinate. Second one, find the average of Y coordinate. So X coordinate adalah 8 dengan negatif 4. So kita just tambah 8 plus negative 4 divided by 2. Sebab dia midpoint, jadi find the average between these two. Okay, next, Y coordinate pula. So Y coordinate 4 and negative 6. So 4 plus negative 6 divided by 2. Oops. Divided by 2. So our apply formula 1 markah and then jawapan. So 8 tolak 4, 4 bahagi 2, 2. 4 tolak negatif 4 tambah negatif 6, negatif 2, negatif 1. So ni jawapan. Okay, direct sahaja. Okay, bahagian B. Equation of the perpendicular bisector of AB. So, saya bagi bayangan macam mana bentuknya perpendicular bisector of AB. Okay. So, tadi kita ada line AB. So, line AB for example macam ni. So, ni adalah AB. Okay. Tapi dia tak nak equation of AB. Dia nak equation of perpendicular bisector of AB. So, perpendicular bisector tu yang ni. Yang saya buat colour hijau ni. So, ni perpendicular bisector. So, dia nak cari equation of this line. Equation yang line colour hijau ni. Ni 90 darjah. Okay, line colour hijau ni. So, apa yang kita boleh cari kat sini? Bila awak nak equation of straight line, you need to have M and C. Kita kena ada gradient, kita kena ada y-intercept. Dua tu je kita perlu ada. Jadi kat sini kita boleh cari gradient dulu. Kenapa boleh cari gradient? Sebab dia ada hubung kait dengan AB. Walaupun dekat line yang warna hijau tu tak ada langsung point. Okay.
Sebenarnya ada satu, tapi bayangkan tak ada langsung point, jadi macam mana nak cari gradient kan? So that's why dia bantu kita dengan line AB. Okay, hubungan dia adalah perpendicular bisector. So bila perpendicular bisector, M untuk AB darab dengan M untuk perpendicular bisector. Contoh saya label line nombor 2. So ni adalah line nombor 2. Okay, equals to -1. Okay, jadi kita kena carilah gradient for AB. So nak cari gradient of AB. Ni saya letak AB. So gradient of AB. Okay, guna formula biasa y2 minus y1 over x2 minus x1. So kat sini saya start dengan 4. So 4 tolak dengan -6. Okay, kat atas ni adalah y coordinate. Kat bawah adalah difference between x coordinate. Since saya bermula dekat sini adalah dengan koordinat y dia 4. Koordinat untuk A. Jadi bawah ni pun mesti x koordinat untuk A. So saya kena ambil 8 lah. Tak boleh ambil -4 dulu. So 8 tolak dengan -4. Atas bawah ni mesti partner masing-masing. Tak boleh terbalik. Okay, so kat sini 4 tambah 6, 10. 8 tambah 4, 12. So kita boleh kecilkan sikit. So kita dapat 5/6. Okay, so ini untuk gradient AB. Nampak ni dapat dah 1 markah. Okay, next kita boleh cari direct lah. M yang kedua, which is M yang kita nak cari. M perpendicular bisector. So awak boleh guna formula ni. Okay, saya masukkan dalam formula ni. Okay, so MAB 5/6 darab dengan M2 sama dengan -1. So saya nak M2 je, jadi 5/6 ni bawa sini. So dia akan jadi 6 darab -1, 6 jadi darab, 5 jadi bahagi. So 6 darab -1, -6, 5 jadi bahagi. So -6/5. Okay, satu lagi markah. Okay, next kita dah settle M. M dah settle, tengah nak cari C. Okay, nak cari C, perasan tak dekat sini kita ada, dalam equation ni, kita ada 1 unknown, 2 unknown, 3 dan 4. Okay, sekarang kita dah ada M. Okay, M dah settle, kita dah ada. Okay, ni dah settle. Ni dah settle. So kita nak cari C. Kita nak cari C. Jadi kita perlu ada X dan Y untuk kita dapatkan C. So X dengan Y ni apa dia? Yang ini adalah apa saja titik, any point on the line. Apa saja titik di atas line tersebut. Jadi kita nak cari perpendicular bisector. Equation of perpendicular bisector. So kita kena ada point atas line colour hijau ni. Tak boleh guna A, tak boleh guna B. Sebab A dengan B ni is not on perpendicular bisector. Jadi apa kita boleh pakai? Kita boleh pakai midpoint. Kenapa midpoint? Sebab perpendicular bisector ni dia akan membelah betul-betul di tengah-tengah antara A dan B. Jadi bila kita membelah kat tengah-tengah ni, kita akan ada satu intersection point kat sini. So intersection point ni adalah point on perpendicular bisector and midpoint of AB. Dia berkongsi point yang sama. Jadi sebenarnya kita boleh guna titik midpoint sahaja. Okay, jadi kita boleh masukkan dalam equation. Okay, masukkan dalam ni. So, Y kita -1. So, saya gantikan midpoint dalam ni. M tadi adalah -6/5. X kita adalah 2. So, bila saya gantikan ni pun dapat markah dah. Okay, awak dapat markah dekat sini, dalam kira. Okay, cara awak nak cari C. Markah dia kat situ. Okay, so dekat sini boleh kira lah. -12/5. So dekat sini tak payah effort sangat lah. Yang ini so boleh terus bagi tahu C sama dengan berapa. Okay, tambah 12/5. So 7/5. C sama dengan 7/5. Okay, so jangan berhenti kat situ, tulis final answer. Dia nak equation, jadi Y biarkan sebagai unknown, just substitute M dengan C sahaja. So M kita -6/5, X tambah 7/5. Okay. So markah dekat mana? 1, 2, 3 dan 4.
maka dia kat situ. So kalau anda kata accuracy salah pun, kita nampak apa tu, awak substitute dalam formula tu betul dengan M dan point yang betul, so dapatlah markah. Okay, so jangan confuse sebab ada dua line kat sini, ada juga yang confuse dia masukkan gradient AB. Tak boleh lah, awak nak cari y-intercept untuk perpendicular bisector, jadi M juga mesti gradient untuk perpendicular bisector. X dengan Y juga mesti point yang berada di atas perpendicular bisector. Itu konsep dia. Okay, so settle. Okay, 5 saat kot ada soalan nak tanya. Okay, kita nak proceed soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4 yang original cancel. Settle Okay, soalan nombor 4 yang original cancel. Jadi soalan nombor 4 ni saya bincang last sekali lah sebab soalannya kat bawah. Soalan nombor 4 yang baru. Okay, kita pergi kepada section B. Okay, section B dulu, last kali baru soalan nombor 4 tadi. Okay, section B. Answer all, 18 marks. Okay, number 5. So, dia bagi kat sini, diagram 1 shows a campsite OFGH. So, yang ini, that have been cleared by a group of scouts. The collinear points P, Q, R are the centers of points P, Q, and R respectively. So PQR also this one. So bila kata collinear points maksudnya PQR ni is on the same line lah. Dia sebaris. Collinear. Okay, sebaris. Given the distance of point R is 3 times from point Q. R adalah 3 kali ganda point Q. Saya tulis short form dulu kat sini. R adalah 3 kali ganda point Q. And 4 times from P. Dan R juga adalah 4 kali ganda P. Okay, so dekat sini dia cerita pasal distance tau. Distance. Jarak dia adalah 3 kali ganda. 4 kali ganda. Jadi dekat sini, mudahnya kalau kita buat dalam bentuk line segment. Okay, saya just keluarkan point yang terlibat saja. Which is PQ dengan R. Okay, PQ dengan R. So, okay, secara rafi saya buat kat sini. So kita ada P, Q, R. Kita buat draft sahaja. Tak perlu nak exactly sebiji macam ni, tak perlu. So kita tahu P, Q, R. Okay, so dia kata R, distance R 3 times from Q. Okay, 3 kali ganda daripada Q. So ni 3 kali ganda. Daripada P 4 kali ganda. Okay, so kalau saya buat nisbah kat sini, let's say lah saya letak nisbah kat sini. So ni 3 kali ganda. Daripada P 4 kali ganda, maksudnya P ke R ni 4 kali ganda. So macam ni keadaan dia. Jadi dekat sini, nisbah yang sebenar, kalau biasa kita buat soalan koordinat geometri, kita ada line segment tu. So nisbah atas garisan ni daripada QR adalah 3, daripada PQ adalah 1. Sebab yang 4 tu adalah P to R. Okay, P to R. Mostly yang salah. Sebab apa? Sebab dia buat dekat atas PQ tu adalah 4. Jadi dia salah dekat situ. So dekat situ kena careful. Okay. So ni line segment yang kita ada berdasarkan description kat atas ni. So sekarang kita pergi kepada soalan. Soalan A. The first one, calculate the area of campsite OFGH. So dia nak area yang ni lah. Okay. So dekat sini kalau perasan dia adalah bentuk quadrilateral. Okay, bila quadrilateral yang susah kita nak dapatkan right angle triangle dalam tu, kita tak gunalah triangle 1 tambah triangle 2. So kita boleh guna pakai area of pentagon yang kita belajar. Area of polygon yang kita belajar dalam koordinat geometri ni. So kita apply yang itu terus. Okay. So formula saya terus buat soalan A1. So half modulus. Okay, awak susunlah titik kat sini.
Okay, sebabkan OFGH ada 4 titik, 4 vertices, 4 points. So, pastikan kolom awak ada 5. Okay, so dia akan back to the first point. So, saya bermula dengan O lah. O ni origin. So, koordinat dia 0, 0. Okay, so 0, 0. And then next F, negative 6, 4. And next G. Lepas tu 17, 1. Okay, so don't forget back to the first point. Okay, susunan tak ada masalah. Okay, kalau nak buat OHGF pun boleh, GHOF pun boleh, janji patah balik kepada point yang pertama. Okay. So next, kita boleh expand lah benda ni. Okay, so 0 times 4, 0 plus negative 6 times 20, negative 120 plus 16 times 1, 16 plus 17 times 0, 0. 0 ni tak payah tulis pun tak apa. Okay. And then next minus, yang bawah ni pula 0 times negative 6, negative 6. Okay, plus, and then 4 times 16, 64 plus, okay, 20 times 17. 20 times 17, apa ya? 340. Lagi plus, and then ni dah settle, 1 times 0, 0. 0. Okay, ni salah satu cara. Nampak tak? Saya buat kurungan, so dalam ni semua tambah. Satu lagi cara, tanpa kurungan. Sebab kita dah banyak sangat kurungan kan, so kita boleh tolak everything. Terus tolak semua. Okay, terus tolak semua. Saya prefer yang itulah. Instead of ini, bila awak tambah bahagian dalam ni, jadi awak kena letak kurungan besar. So, kita boleh jimat kurungan. Sebab biasa bila kita involve dengan kurungan ni, dia akan jadi lebih susah. So, kita boleh tolak everything. So, tolak 0 times negative 6, negative 6. Ini saya buat kurungan sebab dia adalah negatif. Tolak 4 times 16, 64. Tolak 20 times 17, 340. Tolak 1 times 0, 0. Okay. So, kira-kira dekat situ. Berapa yang tolong kira untuk saya? Berapa dapat kat sini? Negatif 508. 508. Thank you. Kalau lain pula. Okay, so settle. So, since yang ni negatif, so bila kita ambil modulus akan jadi positif lah. So, 508 bahagi dengan 2. Okay, bahagi dengan 2 dapat. Apa? 294. 254. 254. Okay, so ni jawapan. Markah kat sini 2 je. Markah dia bila awak dah expand ni, ending kat sini. Tu markah dia. Macam tu. So, kena careful je lah dekat bahagian atas tu. Okay, so ingat kalau dia ada 4 vertices, make sure awak ada 5 kolom. Jangan lupa balik kepada point yang pertama. Okay, so dekat situ ya untuk mengelakkan salah. Jadi awak tak payah buat yang versi yang pertama tadi. Okay, awak terus tolak semua. Cuma bila negatif tu kena buat kurungan lah. So dia nanti negatif times negatif jadi positif. So dekat situ je kena careful. Okay, so S1 settle. Kita ambil yang kedua. Find the coordinates of P. Okay, coordinates of P. Okay, so P tu dekat mana? P tu dekat sini. Okay, so kalau perasan, P tu tak terlibat pun dengan OFGH. Okay, P tu dia melibatkan Q dan R. PQR dia menjadi satu line. So ini yang saya lukis tadi. Okay, jadi kita ada dekat sini. Okay, so kita ada dekat sini line PQR, kita dah ada dia punya ratio 1 and 3. And then kita ada koordinat kat sini 3, 5. And then koordinat untuk R adalah 15, 14. Tapi untuk P tak ada. So untuk P tak ada ni, saya letaklah sebagai XY. Okay, so bila awak ada satu line, awak ada ratio, awak ada koordinat untuk 2 di antara 2 daripada 3. So boleh cari satu lagi koordinat. So nak guna formula yang mana? Guna formula adik-beradik midpoint tapi
Sebab ratio dia tak sama, jadi kita guna yang ada MN tu. Okay, so saya bergerak ke sini. So formula yang mana saya letak dekat sini ya, formula dia. So kita ada XY. So ni formula dia, X1 tambah. Yang ni tak perlu nak hafal. Sebab apa? Sebab setiap orang dia akan berbeza-beza nanti. Kadang-kadang X2 dekat depan, kadang X1 kat belakang, X1 dekat depan. So tak hafal pun tak apa benda ni. Tapi awak tahu yang mana nak ambil. Maksudnya Y1M tu refer yang mana. Macam tu. Okay. So ini formula dia. Okay. Dia banyak unknown. So tak perlu hafal, faham je. Okay. Key point kat sini adalah XY yang depan ni mesti titik yang berada di tengah. Okay. So antara P, Q dengan R. So yang mana dekat tengah? Q. So Q ni koordinat dia mesti dekat depan. Jadi bila saya susun 3, 5 sama dengan. Walaupun yang unknown tu adalah P, XY. Sebiji macam ni tapi tak. Sebab tu kena faham, jangan hafal. So yang depan ni mesti titik yang berada di tengah. Sama juga formula midpoint. Formula midpoint pun sama. Yang depan tu mesti titik yang berada di tengah-tengah. Okay. So kita boleh isi dah 3, 5. Kemudian M dengan N ni kita punya ratio lah. So tak payah nak hafal, nanti pening. So macam mana kita nak ambil? So kita ada, settle dulu bahagian X koordinat. So awak just tengok X koordinat saja. So kita ada titik P dengan R. Okay. So yang berada di bahagian kanan ni melibatkan dua titik yang di hujung. Okay. Yang depan titik di tengah. Okay. Ni di tengah. Yang ini titik di hujung. Okay. So next kita settle X dulu. X koordinat sahaja. So kita ambil X ni. Okay. Darabkan dengan ratio yang jauh. So X darab 3 jadi 3X lah. Tambah X untuk R pula 15. Darabkan dengan ratio yang jauh. So 15 darab 1, 15. Per dengan total up ratio 1 plus 3. Settle X buat Y. Benda yang sama. Y yang kat sini darabkan dengan ratio yang jauh. So jadi 3Y. And then 14 times 1. Over the same ratio. So dapatlah macam ni. Okay. Next. Okay, next awak kena selesaikan. So macam nak selesaikan, keluarkan dalam bentuk linear equation. So awak boleh keluarkan X samakan dengan X koordinat. So 3 sama dengan 3X tambah 15 per 1 tambah 3, 4. Saya terus letak. Y dengan Y lah. Per 4. Okay. So ni satu markah, yang ni bila awak keluarkan dalam bentuk linear satu markah, lepas tu awak dapat nilai koordinat, okay, untuk P. So satu lagi markah. So kat sini boleh settle 3 darab 4, 12. Okay. So yang ni nak cari X terus pun tak ada masalah. So 12 tolak 15, 3, negatif 3. So X awak negatif 1. Sama kat sini 5 darab 4, 20. So sebelah tinggal 3Y tambah 14. And then 14 jadi minus. So 20 minus 14, 6. And then kita nak Y saja. So 3 ni kita pindah jadi bahagi. So 6 bahagi 3, 2. Okay, jangan lupa soalan nak koordinat. Jadi kena letak dia dalam bentuk koordinat. So negative 1, 2. Jawapan. Okay. So kau ada soalan nak tanya? Okay. So bagi 10 saat ada soalan nak tanya ataupun nak sementara tu nak salin. Okay, clear eh? Sekejap je 10 saat saya kan. Okay, so settle soalan nombor 5A. Okay, nombor 1 dan nombor 2. Okay, so nak kita nak pergi kepada 5B. Okay, 5B. A Scott spread sulfur powder around the tent R. So dia letak macam ni lah. Macam tu lah lebih kurang.
Lepas tu such that the distance of the sulfur powder track from the center of 10R is always 3 meter. So yang ni obviously dapat bentuk macam ni. Saya dah siap lukis dah, dia dapat bentuk circle. Okay, sebab jarak track ataupun sebenarnya track ni dia adalah locus. Okay, locus untuk sulfur powder ni from the R equals to 3. Maksudnya dia refer kepada fixed point R. So sebenarnya dia locus from a fixed point R. Okay, so dia akan membentuk circle. So jaraknya adalah 3 meter. Okay, so find the equation of the track of the sulfur powder. So dia nak equation of the locus lah. Okay, so bila equation kita akan guna formula distance. Ingat equation kita dah belajar dah ada beberapa condition. So ini condition yang pertama, condition yang paling simple. Okay, so ingat equation sahaja guna formula distance. Okay. Saya padam yang ni, yang tak sempat salin tak apa, nanti boleh tengok recording. Okay. So kita ada tadi R is always 3. Okay. So dia tak letak unknown untuk sulfur powder. Okay. Jadi saya letaklah huruf apa-apa sahaja yang saya suka supaya dia lebih mudah. Sebab dia sulfur powder, so saya letak locus ni labeling saya adalah S. Okay. Kenapa saya letak huruf? Sebab distance dia mesti from 2 points at least. Kalau daripada 1 point je tak dapat distance sebab tak bergerak. So dia mesti daripada 2 point. So distance daripada track ni S to R adalah 3 meter. Jadi saya tulis kat sini SR equals to 3. Okay, SR equals to 3. Maksudnya distance from S, sulfur powder track, to R equals to 3. So daripada sini kita boleh create kita punya equation. So just substitute into the formula distance. So dekat sini S kita tak ada coordinate. Okay, so kita boleh letak sebagai SY. R coordinate kita adalah 15, 14. Saya letak kat atas ni supaya saya senang nak masuk dalam equation. So kita boleh masuk dah dalam equation for distance. So X tolak X, X minus 15 squared plus Y minus 14 square root. So ini adalah formula distance equals to 3. So kita nak cari equation of locus. Mesti settlekan sampai sebelah kanan dapat kosong. Okay, sebelah kanan atau sebelah kiri either one dapat kosong. So kat sini kita boleh eliminate the square root first. Okay, so nak eliminate the square root we need to square both sides. Okay, ni jawapan untuk B. Okay, so settle. Sebenarnya sambil hilangkan square root tu awak boleh expand yang bawah ni. Tapi saya buat satu-satu. So 3 kuasa 2 adalah 9. So yang ni kena expand. So expand lah. X squared minus 30x. 15 squared. Berapa 15 squared? 225. Adakah saya betul? Kalau saya salah bagi tahu. Betul 28. 14 squared. Berapa? 196 salah. Betul. Betul 196. Okay. Oh, saya tertinggal saya punya Y. 28Y plus 196. Okay. So 9 ni saya buat terus sebelah sini lah. Jadi minus 9. Settle. So yang ni tinggal simplify sahaja. So saya susun yang kuasa 2 dekat depan. Lepas tu X dengan X. So memang ada X ni ada 1 je. So negative 30X. Y ni pun ada 1 je. Negative 28Y. And then constant ada 1, 2, 3. So settle. Berapa lah? Saya tak hafal lah jawapan 4, 1, 2 ke? 1, 2. Okay. Macam tu. So markah dia 3 dekat mana? Sebenarnya markah dia kat sini. Kita nampak awak ada idea ni. Dah dapat dah P1. Tapi mostly tak ramai ada yang ni. Okay, dia terus kat sini. So nampak kat sini terus bagi 2 lah. Okay, masuk dalam ni. Lepas tu expand sampai habis ni. So biasanya P1 tu tak nampak. Tak apa. Awak terus buat yang K1 tu dapat 2. Okay, so di masa kot ada soalan ataupun saya bagi masa untuk salin.
Ada soalan boleh je unmute. Okay, settle Seterusnya. Soalan nombor 6. Okay, nombor 6 ni index. Okay, nombor 6 ni index. Bila ada XY tu mesti nak tanyalah XY tu. Okay, so the first question ask you to find X dengan Y. Okay. So dekat sini biasanya ramai yang betul untuk A ni. So wajib betul lah sebab A ni dia tanya soalan simple. Okay, so kita kenal pasti dahulu. Dia bagi raw material untuk buat puding. Okay, lepas tu dia bagi price per kg, comparison between 2016 and 2017. Lepas tu kat sini dia bagi price index. Okay. Nasihat saya, bila dia bagi bentuk ayat ni, awak terus tukar kepada simbol. So bila kata price index, kita tahu simbol dia adalah I. Okay, dia kata in the year 2017, base 2016. So I 2017, 2016. So macam tu. So weightage W. Okay, ni P lah. Okay, now kita nak cari X. Cari X dulu. So X dekat sini. So X ni adalah price index. Okay, so kita punya I. Jadi formula dia sangat mudah nak cari I. Okay, I 2017 per 2016 sama dengan price 2017 ke atas per dengan 2016 darab dengan 100. Jangan lupa darab dengan 100. Okay, so kita nak cari X. X ni pula I. Jadi sangat mudah lah. So X sama dengan P 2017 3.12 per dengan 2.40 darab 100. So dapat jawapan. Berapa jawapan? Tak ingat saya. 130. Okay, 130. Settle. Kat sini dah dapat dah 2 markah. Okay. Sini dengan sini. Okay, 1 and 1. Okay, markah ada 3. So Y tu 1 je markah. Okay. So Y di bahagian price. Jadi awak nak ubah jadi price sebagai subjek formula ataupun awak nak kekalkan guna formula 2. Okay, saya guna formula yang sama. So I untuk Y. So Y tu adalah bahan R. Jadi tengok ini sahaja, tak payah tengok lain. So I dekat depan 145 sama dengan price untuk 2017 Y per dengan RM5 darab 100. Okay. So boleh pindah randa jadikan Y sebagai subjek. So 5 ni bahagi. So saya buat satu lah ya. So darab. So 100 ni darab jadi bahagi. So dapatlah Y. So Y sama dengan berapa? So RM7.25. RM7.25. So ni markah satu lagi. Okay. InsyaAllah bahagian 6A ni targetlah full mark. Okay. Sebab biasanya yang A ni adalah mudah. Okay, next kita pergi B. Given the composite index for the cost, so composite index adalah I bar. Okay, dia bagi I bar in the year 2017, base 2016. So dia bagi mengikut yang ke atas tu lah. So dia dah bagi siap. Sebab kali hijau lah. So I bar 2017, 2016 adalah 137. Cari nilai N. Okay, bila dia bagi info I bar, jadi awak masukkanlah formula I bar. So tu je tipsnya. Dia bagi info apa tu, so bermula dengan info, just substitute into the formula. Okay. So yang ni saya boleh padam. Okay, saya ada tadi dekat sini 130, dekat sini 725. Okay, so saya plug in dalam formula I bar. So I bar adalah sum of IWI. So tulis formula tak ada markah. Okay, so yang ini. So maksudnya sum of price index darab dengan weightage. So awak kena darabkan satu material. So darablah
130 darab 5. Okay, biasa saya akan buat macam ni. Okay, ni settle untuk material P tambah dengan Q pula. 120 darab N. So, I darab W. 120 darab N jadi 120 N. Tambah 145 darab 1. So, 145. Okay, yang ni tak ada kurungan pun tak apa sebenarnya. Jimat kat situ 120 N. Tambah 150 darab 2 N. Okay, so yang ni 150 darab 2. Satu list terus lain 200 setengah N. Ni takut sekarang ada yang blur pula. 100 setengah darab 2 N. Sama dengan 137. Jangan lupa kat bawah ni ada per. Okay, per dengan jumlah weightage. So tambahlah semua 5 tambah N tambah 1 tambah 2 N. Okay, so dapatlah macam ni. So markah pertama kalau kita nampak both. Kita ada ni dengan kita ada 137 ni. Dapat dah satu markah. Okay, next boleh selesaikanlah ni 130 darab 5. So dapat 600 setengah. So yang ini dengan yang ni kita boleh tambah. Okay, so 6 setengah jadi 795. So yang ni melibatkan N. Yang ni pun melibatkan N. So kita boleh total up yang ni. Okay, 120 tambah 300 jadi 400 N. So ni 100 setengah darab 2 jadi 300. Saya salah kira pula. 420. 420 N. Okay. Per dengan yang ini. Okay. So boleh tambah nombor dengan nombor. 5 tambah 1. 6. N dengan N. Jangan campur sebab dia tak boleh campur. Dia adalah unlike terms. So ini 6 tambah 3N. Okay, so dah settle, dah simplify. Jadi denominator kita bawa naik atas. So kita ada 795 tambah 420N. Okay, yang besar pula N. Lepas tu yang ni kita darab lah satu-satu. 137 darab 6. Berapa 722 ke? Adakah betul ke saya salah? Ke 822? 822. 822. 822. Okey, tambah 3N darab 137. So yang ni 1, 2. Betul tak 411? Ke 511? Betul. 411. Okey. So dah settle, kita kumpulkanlah N sebelah yang tak ada N sebelah. So saya bawa N yang lebih kecil ni ke sebelah kiri. So saya bawa ni ke sini, yang ni ke sini. Okay, so jadi 420N. Saya buat satu-satu dah ni. Okay. So step ni pun awak boleh skip, awak boleh terus kira. Okay, so yang ni dapat 9N sama dengan. Okay, yang sebelah ni dapat 27. So kan, 12, 1. Okay, so N equals to 3. Jawapan. Okay. Macam tu, 3 markah. Satu markah ni biasa saya bagi dekat sini. Okey, lepas tu kalau saya nampak sampai sini saya bagi, lepas tu jawapan akhir. Okay, 5 seconds. Settle, tak ada soalan, kita beri kepada C. Calculate the price of pudding in the year 2016 if the corresponding price in 2017 9.25. Okay, dia nak price. Maksudnya dia nak cari P lah. P pada tahun 2016. Soalan nak P pada tahun 2016. Okay, soalan bagi apa? Soalan bagi price pada tahun 2017. Okay. Dia bagi P 2017 sama dengan RM9.25. Okay. Kalau perasan, P kita dah ada kat atas. Tapi P dekat atas tu untuk material. Maksudnya bahan-bahan untuk menjadikan satu puding. Okay, sekarang ni info dekat C ni adalah price of pudding. Maksudnya dia dah gabung semua material PQRS tu untuk jadikan puding. Okay. Contoh nak buat puding, kita ada agar-agar, kita ada gula, susu. Contohlah macam tu ya.
Okay. So dia campur semua harga barang agar-agar tadi, susu, semua gula tu. So harga dia adalah RM9.25. So dekat sini bila dia bagi harga keseluruhan, okay, harga keseluruhan, jadi kita boleh guna composite index. Okay, kita tak boleh guna price index sebab price index tu untuk harga satu bahan. Bukannya campur semua bahan jadi puding, tak. Okay, so tak boleh guna price index. Sebab ini adalah dia dah jadi puding, dia keseluruhan. Campur semua empat material tu baru jadi puding. So bila keseluruhan kita akan guna composite index. So composite index kita tadi adalah 137. Okay, so ada satu lagi formula. Okay, formulanya adalah untuk composite index selain daripada sum of I times Y over sum of Y pula W over sum of W. So kita ada satu lagi. Biasa saya guna huruf Q. Okay, Q. Macam ni. Q ni untuk quantity the whole thing. Maksudnya total. Total. So dia boleh mewakili quantity ataupun dia boleh mewakili total price. So dia formula lebih kurang sama macam price index, cuma dia adalah untuk keseluruhan. Okay, total harga ataupun total quantity. Jadi kat sini composite index kita masih sama 137, kita menggunakan composite index yang sama 137. So ni untuk soalan C. Okay. So composite index ni dia tahun 2017 per 2016. Jadi dekat atas ni 2017, kat bawah ni 2016. Jadi apa yang kita ada kat sini adalah harga keseluruhan pada tahun 2017. So kita boleh gantikanlah Q 2017 ni adalah 9.25. Okay. So 2016 ni tak tahu. So saya letak je X darab 100. Okay. So kita dah tengok ada satu je unknown, jadi kita boleh carilah. So bila unknown tu berada di bahagian bawah, denominator, awak just tukar je dengan jiran sebelah. Tukar tempat dengan jiran sebelah. So dia akan jadi macam ni. Okay. Sebab apa boleh tukar? Sebab ini adalah darab, jadi dia tidak melibatkan. Sebenarnya darab, kalau kat tambah tak boleh. Okay, tambah tak boleh. Sini sini darab, jadi bila kita pindah tu dia tidak ada apa-apa efek. Okay, so boleh terus kira. Tolong kira untuk saya berapa harganya? RM6.75. Okay, RM6.75. Dapat dah jawapan. Okay, maka ada 2 masuk dalam formula, 1, jawapan 1. So macam tu. Okay. Biasa soalan C dia akan melibatkan harga keseluruhan ataupun jumlah keseluruhan. So carefully tengok pada soalan info apa yang dia bagi. Okay, ingat bila dia bagi info tentang keseluruhan, awak boleh guna composite index. Kalau dia bagi info setiap bahan, okay, so boleh guna setiap bahan. Macam tu. Okay. 5 saat kau ada soalan. Okay, settle. Okay, part yang terakhir. Yang last kali ni yang mostly ramailah yang terkandas. Okay, dia ada shortcut. Kita terus buat shortcut. Okay, the cost of making, saya atas sikit ya. The cost of making the pudding is expected to increase. So dia bagi tahu expected to increase by 55% from the year 2016 to 2018. Okay, find the expected composite index. Okay, so dia nak cari I bar lah ni. I bar. Okay, I bar pada tahun 2018. Base dia adalah 2017. Okay, so dekat sini kita boleh buat guna shortcut.
Cuma takut tak faham je lah. Okay. So kita tulis dulu apa yang dia nak. So dia nak composite index. I bar. Padam lah yang atas ni. So dia nak I bar. Hilang pula pen saya. Okay. Okay, dia nak I bar pada tahun 2018, base 2017. Okay. Apa yang kita ada kat sini adalah I bar 137 ni, I bar yang ini. 2017, asas dia 2016. Kita ada yang itu. Okay, info yang pertama yang ini. Yang kedua, dia bagi dekat sini, cost of making the pudding is expected to increase by 55% daripada tahun 2016 kepada 2018. So meningkat. Okay, meningkat daripada 16 ke 18. Jadi base year dia adalah 2016. Okay, tahun semasa dia adalah 2018. Meningkat sebanyak 55%. Maksudnya, okay, kalau asal dia adalah 100, so 100 pada tahun 2016, bila meningkat kepada 2018 jadi 155. Faham ke? Faham. Faham ya? So macam tu. So dekat sini, yang inilah 155 kan. Asal dia adalah 100 pada tahun 2016. So bila meningkat 55% jadi 155. Kalau berkurang kita tolaklah 55. Okay, daripada 100 jadi 45%. Macam tu. Okay, sekarang kita nak 2018 per 2017. Okay, so dekat sini kalau kita guna konsep yang tadi, total quantity tadi tu. Okay. So kat sini saya tak ada guna shortcut. So izinkan saya buat long cut. Okay, so dekat sini saya guna yang Q tadi ya. So 2018 per Q 2017 darab 100. Okay, tapi kita ada 18 base 17. Yang kita ada 17 base 16, 18 base 16. Jadi kita tak ada direct macam ni. Jadi kita boleh buat apa namanya tu? Saya lupa dah nama rules dia. Kita boleh splitkan dia jadi macam ni. Split into 2. Okay. Dia macam kita buat pecahan. Okay. So yang atas ni Q 2018 ni awak letak dekat atas. 2017 letak kat sini. So nak apa nak isi kat sini? Awak akan isi tahun yang tak ada. 2016. Okey, sampai sini perasan tak? Kita ada dah semua benda ni. Kita ada dah 18 per 16. Kita ada juga 16 per 17. So don't worry kat sini. Yang ni terbalik. Jadi kita boleh just terbalikkan sahaja dekat sini. Okey, so kat sini pada tahun 2018 sama dengan 155. 2016 adalah dia punya basic. So 155 per 100. Darab dengan, okey, dekat sini maksudnya 2017 adalah 137, 2016 adalah base year 100. So dekat sini 2016 adalah 100. Okey, base year 2017 adalah 137 darab 100. Okey, so dekat sini kita boleh cancel out. So awak tinggal kira yang ini sahaja. Tolong kira untuk saya jawapan dia berapa? $113.14. Okay, so ni dah jawapan dia. So maka ada 2 kat sini dengan kat sini. Okay, so macam tu. Macam tu lah ya. Okay. Saya tak reti hafal terus shortcut. Shortcut tu maksudnya awak boleh terus buat macam ni sebenarnya. Macam ni terus, tapi saya tak reti hafal benda ni. Sebab benda ni hanya apply untuk certain condition. Awak dapat condition yang macam ni senanglah. Senanglah. Tapi bila ada condition, awak akan jumpa lagi condition yang berbeza. Jadi kita susah nak guna yang macam ni. So better untuk soalan ni awak keluarkan dulu
formula dia. Lepas tu awak tak ada direct 2018, 2017. Jadi awak boleh split into 2. Yang ni kita panggil, Azim, saya lupa nama rules dia. Tak maaf. Chain rule. Okay, chain rule. Chain rule sebab dia berangkai. Jadi kita split into 2. Kenapa split into 2? Sebab kita tak ada direct. Yang awak ada base year 2016. Okay, so kita kena split into 2. So 2018 dekat atas sebab yang ni dekat atas, 17 dekat bawah. Okay, saya refer kepada soalan. Soalan nak ini. Jadi kita kena ikutlah 18 ke atas, 17 dekat sebelah bahagian bawah. So apa nak isi kat tempat kosong ni? Kat tempat kosong ni kita isi tahun yang ada dalam info. Dalam info kita ada 2016. So kita boleh isi. So sekarang tinggal fit in kat sini je. So 2016 tu berdasarkan kedua-dua composite index kita, 2016 tu adalah base year. So bila base year awak terus letak 100 dekat bahagian 2016. So awak just isi 2018 dan 17. So just isi dia punya composite index ni. Okay. Macam tu. Okay. 10 second kau ada soalan nak tanya? Okay, settle jangan round off kalau dia tak suruh round off. Okay. So make sure your final answer at least 2 decimal places and 4 significant figures. Okay, settle. Jadi kita back to soalan yang terakhir. Okay, soalan yang nombor 4 yang kita dah cancelkan. Okay, so kita ganti yang baru. Soalan tu dia ada sikit-sikit je problem dia. Okay, so soalan nombor 4 ini soalan yang baru. Table 1 shows the price indices and changes in price indices of 4 raw materials ABCD. Okay, dia bagi kat sini price index for the year 2018 base 2015. So kat sini adalah I 2018, 2015. Okay, next column, change in price index from year 2018 to 2020. So boleh dapat nanti I yang baru. Okay, I yang baru. Bila dia kata from year 2018, maksudnya daripada mana tu itu adalah base year. Okay, kepada siapa? Kepada tahun bila? So itu adalah new year. New year dah saya guna. So jadi macam ni. So macam tu lah. So bila 5% decrease maksudnya daripada 100% dia jadi 95%. Macam tu. So ni jadi 95%. Yang ni no change. No change maksudnya dia maintain lah. Okay. Yang ni 10% increase jadi 110. Macam tu. Tapi berdasarkan tahun 2018. Okay. Cumanya dia dah bagi kat sebelah ni pada tahun 2018. So kita kena kaitkan dengan sebelah. Okay. Kaitkan dengan sebelah. Okay. So kita pergi pada soalan dahulu. Find the composite index for the cost of producing the biscuit in the year 2021 base 2015. Sudah. Okay. Dia nak composite index I bar 2021 per 2015. Awak jangan rusing walaupun tak ada dekat situ. Tapi bila kita tengok kat sini sebelah ni dia bagi price pada tahun 2018 base 2015. Okay, sebelah ni dia bagi perubahan harga pada tahun 2021 berdasarkan 2018. Maksudnya perubahan ni dia berdasarkan tahun 2018. Berdasarkan yang ni lah. Berdasarkan yang ni. So, bila 5% decrease, maksudnya 5% decrease daripada yang ini. Okay. So, kita boleh cari kita punya price index yang baru adalah 95% daripada yang ini, 120. Kalau no change, maksudnya masih sama, 110. 10% increase maksudnya 110 daripada yang ini. 110% daripada yang ini. Macam gitu. Okay, sebab apa? Sebab apa kita refer yang belah sini? Sebab ini adalah pada tahun 2018 dan ini perubahan yang merujuk kepada tahun 2018.
Okay, so bila awak dah kira price index yang baru, so awak terus akan dapat 2021 per 2015. Okay, so bila awak merujuk kepada 2018 ni, terus awak akan dapat indeks yang baru 2021 base year 2015. Kenapa? Sebab belah sini info ni berdasarkan tahun 2015. Okay, so terus akan dapat. Jadi perkara pertama kita nak cari adalah I untuk 2021 base year 2015. Jadi saya buat dekat sini secara draft sahaja. Okay, 150, 120. So ini adalah I untuk plus 2015. Okay. Okay, ini memudahkan so yang ini bila kata change in price, saya terus buat okay, berapa yang saya nak kena darab dengan yang kat sini. Untuk dapatkan I 2021 2015. Okay. So dekat sini bila kata 5% decrease, maksudnya daripada 100%, bila 5% decrease maksudnya 95%. Okay, so 95% darab 120. Okay, yang ini pula bila kata no change maksudnya 100%. So makna kata yang ni tak berubah lah. So kita just boleh follow terus 110 kat sini. Okay, ni pula dia kata 10% increase. Maksudnya daripada 100 jadi 110%. Okay, 110%. Last kali 20% increase, maksudnya 120%. Okay, sekarang bantu saya untuk darabkan. 95% darab 120, berapa? 114. 114. Okay, so yang ni dah settle, no change. Yang bawah ni 100 tengah darab 110 per 100. 165. Okay, last kali 120 darab 120 per 100. 144. Okay, so settle. So kita dapatlah price index yang baru. Kenapa kena cari price index yang baru? Sebab soalan nak composite index 2021 base 2015. Jadi tak boleh guna yang ini. So kita kena cari yang baru. Okay. So kita nak composite index. Jadi okay, saya buat color ni. So saya tak perlu tulis formula lah ya. Saya terus masukkan dalam formula. So kita dah ada I setiap satu. Untuk memudahkan kita boleh letak W dia dekat sebelah. So yang pertama W dia adalah 120 degree. Kedua B adalah 60. Weightage ni boleh datang dalam macam-macam bentuk. Dalam bentuk degree boleh, pie chart, 360 degree in total. Dalam bentuk percentage boleh. Dalam bentuk nombor biasa pun boleh, tak ada masalah. So kita guna je apa yang dia bagi. So C 80 degree, D adalah D tak tahu, so boleh carilah. 360 minus 120 minus 60 minus 80. So dapat 100. 260, so 100. So dekat sini markah pertama, sebabkan awak kena cari banyak benda. So markah pertama, either awak dapat ni betul, ataupun ni betul, ataupun ini betul, ataupun weightage 100 ni betul. Salah satu, itu markah pertama. Okay, salah satu betul, dapat dah markah satu. So mostly markah pertama ni bolehlah dapat betul. Okay, next kita masukkanlah I darab dengan W. Okay, so 114 darab 120 tambah 110 darab 60 tambah 165 darab 80 tambah 144 darab 100 per dengan total up 120 tambah 60 tambah 80 tambah 100. Okay. Tolong bantu saya, berapa jawapan?
Berapa? Dia panjang, lama sikit nak kira kan. Lama awak kira tu, mainlah kita tengok jawapan. Kau awak dah kira dah? Tak jawapan kat sini. 133. Lama betul awak kira. Okay, 133. Nampak dah. Okay, so markah pertama dekat sini tadi, any value yang kita perlu cari tu awak dapat. Okay, tak ada markah lah dekat 110 sebab kat sini no change. So kat sini tak ada markah. Okay, yang kita kena kira ni je. So, kat sini markah lagi, lepas tu kat sini. Okay, next, hence calculate the cost of producing the biscuits. Okay, so ni dia akan jadi lebih mudah lah. So dia nak cost untuk producing the biscuits in year 2015 if the corresponding cost in year 2020 4 to 5. So satu lagi simbol yang kita boleh pakai, tadi saya guna Q kan? C pun boleh pakai. C tu maksudnya cost lah, total cost. So dekat sini dia nak cost pada tahun 2015. Okay, dia bagi cost pada tahun 2021, 425. Okay, bila melibatkan cost produce biskut. Biskut tu dah jadi tau, maksudnya awak campur semua item ABCD ni. Semua item ABCD ni untuk jadikan satu biskut. Jadi maksudnya bila cerita pasal producing the biscuit, maksudnya keseluruhan. So bila keseluruhan kita kena guna composite index. So composite index yang atas lah kita kena pakai. So kalau atas tak dapat, yang bawah pun wassalamun. Okay, so yang atas ni. Jadi formula yang tadi, okay. Kita buatlah ya. Okay. So kita boleh guna C, stand for cost. So kat atas ni C 2021. Okay, kita kena follow lah. Base year dekat bawah. Okay, darab 100. Jangan lupa darab 100. So kita boleh masukkan info. So kita ada composite index untuk tahun ni adalah 133. Sama dengan 2021 dia dah bagi 425. Yang kita nak cari adalah cost pada tahun 2015 darab 100. So formula ni kadang-kadang kita boleh guna Q ataupun C. C tu total cost, Q tu total quantity. Tak kisah. Okay, so kita nak cari unknown kita bagi di bahagian bawah. So bila bahagian bawah, kita boleh just tukar tempat je dengan jiran sebelah. So tukar tempat dengan jiran sebelah. 125. Okay, dapatlah jawapan. Jawapan kita 319.55. 319.55. Okay, bila ringgit Malaysia wajib 2 decimal places lah. Melainkan kalau dia nak round off to the nearest RM. Okay, so jadi whole number. Kalau tak, kena send tu mesti 2 titik perpuluhan. Okay, settle. So ni direct lah. Satu markah, satu markah. Okay, habis soalan kita. Ada soalan nak tanya, saya buka kepada pertanyaan. Cikgu, Okay. saya nak tanya. Ya, saya. Tanya. Kalau soalan log yang pecahan, boleh ke kalau Ha? kita potong log tu je? Oh, bagus. Soalan yang bagus. Boleh contoh Oops. Saya nak padam ni. Pemadam saya tak keluar. Okay. Contoh, kawan awak tanya, contoh saya ada log 24 bahagi log 2, 8. Contoh macam ni. Dia nak potong log ni je. Tak boleh. Log ni dia tak akan wujud sendiri. Maksudnya dia tak ada log 2 bahagi log 2. Tak ada. Dia tak ada macam ni. Dia mesti datang bersama nombor kat tepi ni. Nombor ke unknown ke, dia mesti datang sekali. Dia tak ada wujud dia saja. Jadi bila nak potong, tak bolehlah potong log saja. Tak boleh. Itu konsep yang salah. Walaupun kadang-kadang awak dapat jawapan yang betul, tapi konsep dia salah. So bila kita makin, kita tengok konsep
Kena pastikan konsep betul. So macam mana nak hilangkan ni log ni? So kita kena ada sebiji benda yang sama. Contoh kita ada log 3 base 2, bawah ni pun ada log 3 base 2. So boleh potong keseluruhan. Macam tu. Gitu. So contohlah macam ni, soalan simple yang ni. Madam saya. Okay, contoh soalan yang sebelah ni. Macam mana kita nak selesaikan log 24 tadi. Okay, so yang ini kita tak boleh nak potong log 2, tapi kita boleh simplify dia. Kita tahu 4 ni kita boleh tukar kepada base yang sama dengan 2 kat bawah ni. So kita boleh ubah 4 jadi 2 kuasa 2. Bawah ni pun kalau perasan kat bawah ni pun kita boleh ubah 2 kuasa 3. Jadi kita boleh apply law power rule. So 2 ni boleh bawa turun. So dah akan jadi 2 log 2. Okey, bawah ni 3 log 2. So kita tahu log 2 ni sama dengan 1. Ataupun since yang ni sama dengan bawah sebiji, jadi yang ni kita boleh potong. So tinggallah 2/3. Awak nak potong log tu sahaja dengan base dia tak boleh. Sebab log tu dia tak akan wujud kalau tak ada nombor selepas log. Faham ke? Faham, terima kasih cikgu. Okay, menjawab soalan ya? Jawab. Okay. Ada lagi soalan? Sekejap saya bagi lagi 10 saat kalau ada soalan nak tanya. Alhamdulillah kita dah habis discuss. Okay, thank you untuk yang hadir. Terima kasih. Okay. Kita dah settle. Kita sudahi kelas kita dengan tasbih kepada Rasul. Thank you. Assalamualaikum.